Seterusnya saya jemput Yang Berhormat Datuk Ignatius Darrell Laking. Thank you. Terima kasih Datuk Speaker, Kopi Fosian, dan soalan saya nombor 8. Terima kasih Yang Berhormat Perdana Menteri. Selamat pagi dan salam sejahtera. Tuan Yang di-Pertua, Kementerian ini mengambil maklum mengenai kenaikan harga bahan binaan seperti pasir dan besi bertertulang yang ketara mengikut lokaliti setempat, dan ini turut memberi kesan kepada indeks harga pengguna ataupun IHP dalam kumpulan atau subkumpulan wajaran tertentu, serta menjejaskan kelancaran pembinaan projek-projek kerajaan. Berdasarkan kajian terhadap data Jabatan Perangkaan Malaysia daripada Januari 2021 sehingga Ogos 2021 yang diunjurkan sehingga Disember 2021, didapati berlaku kenaikan kepada indeks kos pada kadar di antara 3% sehingga 19% di seluruh negara kesan pandemik COVID-19 dan peningkatan harga pasaran global. Antara bahan yang terkesan yang berkait secara langsung dengan industri pembinaan adalah seperti besi bertertulang dan crushed aggregates ataupun crusheran. Bagi menangani isu kenaikan kos bahan binaan ini, Kementerian KKR melalui JKR dan juga Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan atau CIDB Malaysia serta agensi pelaksana berkaitan telah mengambil langkah-langkah yang berikut. Yang pertama, mengadakan beberapa sesi libat urus bersama pemain industri untuk memperhalusi perkara tersebut, dan hasil daripada sesi libat urus ini, KKR telah mengemukakan cadangan untuk mewujudkan semula peruntukan syarat perubahan harga atau VOP. Yang kedua, kita telah melaksanakan pemantauan harga bulanan dan telah menerbitkannya melalui portal National Construction Cost Center atau N3C. Harga bahan binaan ini dikumpul melalui kerjasama dengan beberapa persatuan berkaitan pembinaan dan diperolehi daripada para kontraktor. Aktiviti pemantauan ini telah dilaksanakan sejak tahun 2002. Kesan daripada kenaikan harga bahan binaan, kerajaan telah mengambil beberapa inisiatif untuk memastikan projek-projek kerajaan terus dilaksanakan. Antaranya yang pertama, Kementerian Kewangan telah bersetuju untuk menguatkuasa pekeliling baru PK 2.4 pelaksanaan syarat perubahan harga atau Variation of Price VOP di dalam kontrak kerja. Pekeliling ini berkuat kuasa untuk semua kontrak kerja konvensional kerajaan mulai daripada 1 Januari 2021 sehingga 31 Disember 2021 dan meliputi kerja bangunan, kejuruteraan awam dan mechanical and electrical bagi kerja-kerja sebut harga dan kontrak bernilai RM500,000 ke atas. Yang kedua, KKR melalui JKR juga telah mengemukakan permohonan kepada MOF bagi meluaskan pemakaian VOP bagi kontrak kerja reka dan bina untuk projek-projek pada 1 hari bulan September 2021 dan masih menunggu pertimbangan daripada MOF. Dan yang terakhir, JKR telah melaksanakan kajian terhadap jadual kadar harga yang dikhususkan kepada pelaksanaan projek secara kontraktor kecil, kerja undi kontraktor G1 dan G2 dan MOF melalui surat yang bertarikh 12 hari bulan Julai tahun ini telah meluluskan penggunaan jadual kadar kerja atau JKK kejuruteraan awam dan bangunan tahun 2021 yang berkuat kuasa mulai 1 hari bulan Julai tahun ini sehingga 31 hari bulan Disember tahun hadapan. Sekian dan terima kasih. Terima kasih. Soalan tambahan. Terima kasih Datuk Speaker dan juga YB Timbalan Menteri. Variation of price yang telah diumumkan akan berakhir pada 31 Disember ini akan juga tentu tidak menyelesaikan problem yang kita ada dalam projek-projek kerajaan, because I believe that the cost of price will keep on increasing dengan izin dengan setiap peningkatan raw materials. Adakah kerajaan, Datuk Speaker, sedia untuk adakah plan kerajaan bersedia untuk berunding dengan
MITI, Menteri Ministry of International Trade and Industry, dengan mengeluarkan AP untuk mengimportkan steel daripada luar negara, sebab there is definitely a problem dengan price of steel di Malaysia. Terima kasih. Terima kasih. Perdana Menteri. Terima kasih Yang Berhormat daripada Penampang. Sebagai maklumat kepada ahli yang berhormat, sebenarnya terdapat beberapa faktor kenapa harga bahan binaan seperti besi ini mengalami kebanyakan fluctuation. Contohnya faktor seperti kesukaran untuk mendapatkan bahan mentah bagi memproses besi tertulang, iaitu bahan itu adalah seperti biji besi dan juga sebahagian scrap metal. Ini kerana kedua-duanya diimport daripada luar negara. Yang kedua, harga biji besi telah meningkat di seluruh dunia dan kebanyakan ini adalah daripada isu pandemik di mana lombong biji besi tidak dapat beroperasi. Dan yang ketiga, disebabkan oleh PKP, maka isu logistik juga telah mengakibatkan kepada kenaikan harga bahan binaan ataupun bahan mentah itu. Jadi secara keseluruhannya, pihak KKR memang akan sentiasa bekerjasama dengan MITI dan sebagai langkah awal ini kita telah melaksanakan VOP dan juga pemantauan harga. Bagi menjawab soalan YB, VOP ini dia akan dipohon daripada masa ke semasa. Dan untuk masa ini dia hanya dikuatkuasa sehingga akhir tahun ini dan sekiranya memerlukan kita akan melihat kepada keadaan ekonomi dunia dan kita boleh memohon untuk dilanjutkan pada tahun hadapan. Sekian dan terima kasih. Jerai. Kuala Kerai. Kuala Kerai. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Soalan saya ini agak lari sikit daripada soalan asal, tetapi oleh kerana ini adalah merupakan keperluan rakyat dan juga menjadi pertanyaan dan juga bualan rakyat di kampung, iaitu berkaitan dengan harga bahan binaan yang naik secara mendadak. Jadi ini yang memberi kesan kepada rakyat yang ingin membina rumah dan juga kontraktor-kontraktor yang akan memberi kesan kepada hartanah di negara kita ini. Jadi adakah Yang Berhormat Timbalan Menteri berhasrat untuk mengadakan engagement dan juga penyelarasan dengan pihak MITI dan juga lain-lain kementerian bagi memastikan bahan binaan ini dapat diturunkan dan juga dapat pastikan rakyat tidak terkesan dengan isu ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih ahli yang berhormat. Seperti mana saya katakan tadi, kita mengadakan beberapa sesi libat urus bersama dengan pemain industri untuk memperhalusi perkara ini. Dan hasil daripada itu, KKR telah mengemukakan cadangan untuk mewujudkan semula peruntukan syarat perubahan harga. Tetapi itu adalah untuk projek-projek kerajaan. Bagi projek swasta, contohnya pembinaan rumah dan sebagainya, ini sebenarnya terpulang kepada syarat kontrak atau perjanjian di antara kedua individu atau pihak swasta tersebut. Sekiranya ada dimasukkan klausa perubahan harga atau VOP di dalam perjanjian di antara kedua pihak swasta tersebut. KKR tidak mempunyai kuasa untuk mengubah suai perjanjian swasta. Dan sebagai maklumat juga untuk ahli yang berhormat, harga binaan seperti bar, bulat, keluli lembut dan simen sahaja yang ada dalam senarai kawalan bekalan di bawah barang-barang kawalan berjadual di bawah Seksyen 5 Akta Kawalan Bekalan 1961. Kuasa untuk mengawal harga barangan seperti ini adalah tertakluk di bawah bidang kuasa Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna. Sekian dan terima kasih.